Isra' Mi'raj. Apa erti Mi'raj ni? Apa itu Isra' ni? Isra' artinya perjalanan. Mi'raj artinya sampai. Isra' Mi'raj artinya perjalanan yang sampai. Perjalanan yang sampai. Perjalanan macam mana? Kita ambil contoh kiasan cerita ni daripada Rasulullah ni. Rasulullah dijemput Allah untuk berjumpa Allah di Sidratul Muntaha. Jadi Rasulullah naik jumpa Allah, naik apa? Naik burak. Macam mana rupa burak? Kuda putih. Laju ke kuda ni? Kuda ada sayap. Kenapa tak naik jet? Jet lagi laju. Betul tak? Mana laju kuda dengan jet? Kenapa Rasulullah tak naik jet? Jet apa? Laju tu apa? Concorde. Lagi laju. Jet Concorde. Itulah makanya jangan tidur dalam bahasa. Itu bahasa Arab lah yang menipu kita. Tu Arab ni menipu sebetulnya. Apa tak tipu? Rumah Allah, kunci dia pegang. Allah nak masuk mana? Adakah rumah Allah kunci dia pegang? Penipu tu. Kita bahasa Melayu, kita belajar Melayu ya. Baik. Burak, bahasa Arab kata apa? Kilat. Siapa ada sekolah Arab ini bangun? Ini bahasa Arab ni. Cuba kita tanya ustaz kan. Burak artinya apa? Kilat. Bukannya arti kuda putih. Kuda putih itu bukan daripada orang Islam itu. Daripada Israiliyah itu mengatakan burak seperti kuda putih. Nak menunjuk ke apa? Lajunya, cepatnya. Dulu mana ada jet. Kuda lah yang paling patah dia buat rumah kuda. Sebetul bukan kuda. Barang siapa letak tu orang Israel itu yang buat. Bukan daripada orang Islam. Kuda putih bukan burak. Dia katakan batu lah. Burak bahasa Arab, bahasa Melayu kata kilat. Apa arti kilat? Kilat artinya laju, pantas, cepat. Hilanglah kuda, hilanglah jet. Burak artinya cepat, laju, pantas. Apa yang cepat, laju, pantas? Rasulullah pergi berjumpa Allah, berkenderaankan, pakai kereta laju, kereta cepat, kereta pantas. Kereta apa? Yang pantas, cepat, laju tu ilmunya. Rasulullah pergi berjumpa Allah dengan naik kenderaan ilmu. Kepantasan ilmunya, kecepatan makrifatnya. Ini. Jadi burak artinya apa? Cepat, pantas. Cepat, pantas apa? Burak artinya kilat. Kilat artinya apa? Laju, cepat, pantas. Apa arti cepat, pantasnya apa? Ilmunya. Ilmu itulah kenderaan baginda Rasulullah. Bukannya kuda putih. Burak artinya ilmu baginda Rasulullah pergi berjumpa. Inilah kenderaan kita ni. Tidak saja Rasulullah, kita pun. Pada siapa nak berjumpa Allah, betul tak kena ada ilmu? Buraklah tu. Cepat, pantas, laju. Laju, cepat, pantas, ilmu. Baik. Rasulullah pergi jumpa Allah di mana? Cakap di mana? Di langit. Sidratul Muntaha, di langit. Baik. Allah bertempat ke tidak? Tadi kata Allah di langit. Allah bertempat ke tidak? Habis tadi kata Rasulullah berjumpa Allah di langit. Di langit mesti bertempat. Mana satu betul? Nak tak percaya Quran, kafir. Kalau percaya Quran, kafir ke Islam? Kafir juga. Percaya Quran, kata Allah di langit. Tak boleh Allah di langit. Kalau tak percaya, kafir. Kalau percaya pun kafir. Nak putuskan macam mana? Tak nak bagi kafir macam mana? Jangan main-main benda ini. Kita tak sedar tu kita tu kafir. Kata Allah di langit. Allah tak bertempat. Barang siapa mengatakan Allah bertempat, hukum dia apa? Kafir. Main-main kafir tu. Allah tidak bertempat. Habis, apa arti langit?
Rasulullah pergi berjumpa Allah di langit, artinya apa? Langit bahasa Arab, bahasa Melayu kata ketinggian. Ha. Rasulullah pergi jumpa Allah di tempat yang ketinggian apa? Ketinggian tinggi apa? Tinggi ilmunya tadilah. Tinggi ilmunya, tinggi makrifatnya. Baru berjumpa Allah. Bukan tinggi itu menunjukkan langit atas kepala. Langit bahasa Arab, bahasa Melayu apa? Bahasa Melayu kata apa? Ketinggian. Jadi Rasulullah pergi jumpa Allah tempat ketinggian. Tinggi apa? Tinggi atas bukit. Tinggi apa? Tinggi ilmunya, makrifatnya, pengetahuannya. Apa ilmu tak boleh mengenal Allah. Hilanglah langit atas kepala. Baru betul Quran tu kata Rasulullah pergi jumpa Allah di tempat yang ketinggian. Tak ada lah duduk atas kepala dah. Barulah kita tidak kafir. Tadi Allah atas langit kafir. Dah ini kelirunya. Baik. Habis burak ya, faham burak. Faham tak arti langit? Di mana langit? Apa arti langit? Ketinggian ilmunya. Baik, naiklah ke langit sampai ke Sidratul Muntaha. Apa arti Sidratul Muntaha? Mi'raj. Mi'raj ni artinya apa? Sampai. Bahasa Melayu pergi tengok mengaji sekolah Arab, catat ni kalau saya tak betul. Burak artinya apa? Kilat, laju, cepat, pantas. Langit artinya ketinggian. Kemudian Mi'raj artinya sampai. Sampai ke mana? Sidratul Muntaha. Apa arti Sidratul Muntaha? Penamat, artinya penamat. Sampai kepada penamat. Sidratul Muntaha ni penamat, penghabisan. Ni tak lagi dah. Ni. Ini Sidratul Muntaha habis. Tahap yang penghabisan. Itu Sidratul Muntaha ni artinya tahap ilmu yang penghabisan. Jadi Isra artinya berjalan, perjalanan mencari. Perjalanan bukan berjalan kaki. Rasulullah tak berjalan, duduk situ je. Isra artinya berjalan, Mi'raj artinya perjalanan yang sampai. Isra, Mi'raj, Isra artinya perjalanan, Mi'raj artinya sampai. Perjalanan yang sampai. Perjalanan yang sampai ini berkenderaan dengan naik apa? Kepatasan ilmunya. Naik sampai kepada ketinggian ilmunya. Barulah sampai. Sampai ke mana? Sampai ke penamat. Mana penamat? Jibril datang mengajar Quran kepada Rasulullah. Tiba-tiba masa nak jumpa Allah, Jibril tak boleh pergi. Muhammad je boleh pergi. Sedangkan wahyu aku yang terima. Tak kepelik jadinya. Tapi pelik pun ada rahsia di situ. Hanya Muhammad sahaja yang boleh mi'raj. Hanya Muhammad sahaja yang boleh sampai kepada Allah. Tetapi persoalannya, Muhammad mana? Muhammad mana? Nabi Muhammad belum berada. Muhammad mana? Barang siapa mengenal Muhammad, barulah kamu mi'raj. Siapa Muhammad? Orang bertanya kepada Muhammad, siapakah engkau sebenarnya Muhammad? Aku ni Ahmad Bilal Mim, dia kata. Kalau Ahmad tak ada Mim, apa hukum? Apa jawapannya? Ahad. Tapi Rasulullah tak mengata aku Ahad. Nanti mengata aku Allah pula. Tapi dia kata apa? Dia kata aku Ahmad Bilal Mim. Maknanya berlapiknya baginda Rasulullah. Jawab cara berlapik. Siapa sebenarnya engkau ya Muhammad? Tak. Aku ini Adam Abu Basar Muhammad Abu Arwah. Bertanya lagi, siapa engkau sebenarnya Muhammad? Aku ini, tadi dia kata Ahmad Bilal Mim. Yang kedua dia kata apa? Aku ini Adam Abu Basar Muhammad Abu Arwah. Lepas ni saya cerita. Nak tahu siapa sebenarnya Muhammad ini. Dia tak kata aku Muhammad. Yang seterusnya, baik. Siapakah Muhammad ini? Baik. Nabi Muhammad, kita Nabi Muhammad kan, pasal apa dia tak mengucap anna Rasulullah? Nabi kita ni. Ada dia kata la ilaha illallah anna Rasulullah, ada tidak? Cakap ada tidak? Dia mengucap apa? Muhammad Rasulullah.
pasal apa dia tak kata ana? Kedah dia Nabi. Pasal apa aku tak kata aku ana? Tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri pun berpenghulu kepada siapa? Muhammad Rasulullah. Mana Muhammad? Kena faham itu, jangan main-main. Saya ingat tak nak bercerita ni, takut orang buat dua Nabi Muhammad pula. Ini sensitif ini benda ini. Tetapi kan saya cerita, saya tak nak bersendu-bersendu. Peganglah. Nak kutip-kutip tak nak sudah. Jadi saya cerita. Tak nak pakai ini hari, mungkin dekat nak mati esok baru pakai. Tak apa, saya cerita. Mana Muhammad? Nabi Muhammad sendiri pun dia tak kata aku Muhammad. Ada tak dia kata ana Rasulullah? Ada tidak? Tidak. Sebelum kalimah Rasul, marilah kita ambil sikit kalimah tauhid ya. Nak dengar tidak? Baik. Kan kalimah syahadah lah menentukan kita Islam ke tidak. Tapi benarkah kita bersyahadah itu? Jangan seumpam burung tiung saja. Kalimah tauhid, kalimah ni ada dua kalimah saja. Kalimah tauhid dengan kalimah rasul. Kalimah tauhid ni ada 3 ayat saja. Kalimah tauhid. Ada 4. Potong yang atas tu tulis yang la, tulis Melayu pun tak apa. La ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah. Ada 4 perkataannya. Asyhadu alla itu tambahannya saja. Yang pokok Allah bagi tahu la ilaha illa Allah. Nak tambah asyhadu tak apalah. Nak mengajar yang pokok saja. Yang pokok dulu. Yang bunga-bunga tu terpulanglah. Ya baik. La ilaha illa Allah ada 4. La ini nafi. Apa nak kita buang apa? Nak tolak apa? Nak tolak kita. Nak serah diri kepada Allah. Allah tanya, bila yang aku bagi diri kau kepada kau? Yang aku nak serah diri kepada aku tu, bila yang jadi milikmu? Nak serah apa? Aku nak serah diri kepada Allah ya. Ambillah tangan milikmu ya Allah. Makhluk insan yang kau sayangi. Kau nak bagi tangan kepada aku. Tangan tu milik siapa? Tangan milik siapa? Pasal apa kau nak kembali balik hak aku? Bila yang aku bagi pinjam kau tangan? Bila? Ada tak surat perjanjian dulu? Ada? Ada pernah Quran sunnah kata ada berjanji? Tangan tu hak aku. Pasal apa kau nak kasih balik pada aku? Bila yang aku bagi pinjam kat engkau? Nak la apa? La ni arti tolak, arti buang, arti kembalikan, arti serah kepada Allah. Itulah. Tak ada dunia, tak ada akhirat, tak ada syurga, tak ada neraka, tak ada malaikat, tak ada rasul, tak ada nabi. Tak ada. Yang ada hanya Allah. Itulah kalimah nafi. Nafi ni tolak selain pada Allah. Yang ada hanya Allah. Itulah tu buang. Pada peringkat ni buang. Tolak. Biarlah, tak apa. Bukan kita punya pun, kita tolak kepada Allah lah kononnya. Tak apa, kembali tangan kepada Allah, kembali diri kepada Allah, kembali jasad aku nak balik kepadamu ya Allah. Serah diri kepada Allah, tak apa. Mula-mulanya biar jadi Allah saja. Lepas tu isbat. Setengah orang isbat pada ilah, tapi sebetulnya isbat tu pada la tu isbat dah. La itu isbat. Isbatnya apa? Isbat ni artinya kita ambil balik apa kita buang tadi. Kita cantum balik, kita kumpul balik apa kita buang tadi. Tadi kita kata tak ada rasul. Sekarang ada rasul, ada nabi, ada akhirat, ada syurga, ada neraka, ada kita semua, ada semua. Betul tak? Isbat balik. Tadi kita buang, tak ada semua. Yang ada Allah. Ada? Ada aku, ada harimau, ada gajah, ada bukit, ada gunung, ada. Baik. La, tak ada. Ilaha ada. Ada segala-gala. Yang ada ini illa. Illa itu kecuali atau hanya. Ini tak ada. Ada. Ada tu hanya siapa? Hanya Allah. Itu dia kata kalimah tauhid. Tauhid ni 2 ke 3? Ke 4? Kalimah ni esa. Kalimah tauhid ni esa 1. Jadi apabila kita sebut la, tak ada segala-galanya. Ilaha ada.
Tapi yang ada tu siapa? Illa. Hanya siapa? Yang ada tu hanya Allah. Mula-mula tak ada. Tak apa, ada pun tak apa. Ada tak apa. Tapi yang ada di siapa? Yang ada tu aku juga. Seumpamanya anda buat bayang di dinding tu. Buat angkat tangan baju merah angkat. Tengok. Nampak tak bayang dekat dinding? Angkat lagi. Ada dua tak tangan dia kan? Ada dua. Angkat lagi anda. Bayang angkat. Ada dua. Tengok bergoyang. Bayang ada tidak? Buka tangan. Lepas tangan. Ada tak bayang? Begitulah kita. Ada aku. Adanya aku ni umpama bayang saja. Kalau Tuhan punya bayang tak bergerak, boleh tak kita bergerak? Tengok. Nampak tak bayang? Jadi la tak ada. Ilaha ada pula bergerak ni bayang. Ada. Tak apa, ada. Aku ada, Allah ada, tak apa. Aku bergerak, Allah bergerak, tak apa. Tetapi sesungguhnya ada tu siapa? Ada tu hanya Allah saja ada. Ini baru kita berkelimah tauhid. Allah melihat, tak apa aku melihat. Tapi melihat aku umpama bayang dan cermin saja. Balik ni tilik cermin. Ada berapa kita? Ada dua. Mata ada dua, telinga ada, semua serupa. Tapi sebenar-benar diri mana? Yang di luar. Jadi biarpun aku ada dua, tetapi diri dalam cermin itu palsu je. Diri dalam cermin, itulah diri kita ni. Anggap aku ini. Akulah seumpama diri dalam cermin. Ada tak diri dalam cermin? Yang ada siapa? Yang ada hanya Allah. Tak ada. Ada aku kononnya. Siapa aku ni? Aku ni hanya siapa? Allah. Yang ni berkelimah tauhid. Tauhidlah akan Allah. Katakanlah Allah itu ahad. Ahad. Dan nyata ada Allah. Melihat siapa? Mendengar siapa? Ada tu siapa? Cukup kalimah tauhid. Ada itu hanya Allah. Habis. Faham tak? Boleh ke tidak ni? Sebab hujan ni lebat ni, tapi mangkuk bawa kecil, nak tadah macam mana? Tak apalah. Melimpah pun melimpahlah. Janji hujan turun ya. Lekat sekadar basah baju pun alhamdulillah ya. Orang lain bawa baldi, kita basah baju pun tak apalah. Rezeki masing-masing ya. Tapi hujan tetap saya turunkan. Syahadah tentang syahadah. Baik, terima kasih syahadah pun baik ya. Yang kita tangguh tadi apa? Di mana Allah ya, jangan lupa. Lah baik. Apa syahadah macam ni kalau kita bersyahadah ya. Mana tadi? Syahadah ya. Baik, macam ni ya. Asyhadu itu tambahan saja. Ya. Yang sebenarnya pokoknya asasnya dia 4 bahagian saja. La ilaha illa Allah. Ini kalimah tauhid ada 4 bahagian saja. La ilaha illa Allah. Asyhadu tambahan saja. Saksi menyaksi itu tambahan saja. Siapa nak bersaksi, siapa nak menyaksi, payah itu. Kita ambil yang pokok Rasul Allah. Datangkan la ilaha illa Allah. Kalau kita sambung la ilaha illallah. Ya. Kalau nak sebut asyhadu panjang ni. Saksi lagi siapa, menyaksi siapa, bersaksi siapa, panjang cerita ya. Baik, kita ambil yang pokoknya baik. La, kita sebut la ni kalimah tauhid. Dia ada 2 ya, kalimah tauhid dengan kalimah rasul. Kalimah rasul tu Muhammad Rasulullah. Mari kita belajar kalimah tauhid. La, anak nafi apa? La ni artinya nafi, tolak, buang. Nak buang apa, nak tolak apa cuba? Nak tolak apa? Kita bersyahadah ini. Itu makanya Rasulullah berkata, barang siapa sekali bersyahadah, haram baginya api neraka. Syahadah yang macam mana? Sekali kita bersyahadah, haram baginya api neraka. Cuba bayangkan. Mana syahadah? Syahadah tu bukan seumpama burung tiung saja. Burung tiung tu kalau kita ajar, boleh kan? Apa beza dengan suara kita? Apa beza? Kita nak bersyahadah, kena tahu nafi dan isbat. Kalau tak tahu nafi dan isbat, bukanlah bersyahadah, melainkan seumpama burung tiung. Baiklah, nak nafi apa? Nak buang apa, nak tolak apa? Cuba. Nyata. Ya? Kita nak menyatakan yang cara yang nyata. Allah, hebatnya.
Lagi? Nak buang apa? Sifat kita yang sekarang Buang makhluk. buang semua. Sifat kita. Habis sifat kambing? Buang kita. Habis buang dia, nak buang mana? Nak seumpama. Baik, betul jawab tu. Saya cabut saja, saya pusing. Nak buang apa tu? Nak buang apa? La. Selain Allah. Ha? Tiada kita selain Allah. Tiada lain. Tiada yang lain tu. Apa benda yang lain tu? Benda apa yang tiada? Benda apa? Macam-macam jawab kan? Semuanya betul tu. Tak ada satu masalah. Kalau kita ilmu makrifat ni benar belakang. Tetapi parkingnya di mana? Stesiunnya di mana? Berhentinya. Nak nak nafi apa? Nak buang apa? Nak buang mawujud, nak buang yang wujud. Benda apa nak buang? Mana? Kalau selagi ada yang benda buang, bermakna kamu telah mensyirikkan Allah. Kita nak belajar mentauhidkan Allah. Nak buang apa lagi? Yang benda dah tak ada. Kalau ada lagi yang dibuang, mana kamu sudah menduakan Allah. Main-main. Nak buang apa? Wujud arti apa? Biar pun kita tahu jawab. Wujud arti apa? Sifat siapa ada? Sifat makhluk ada ke tidak? Nak buang apa? Nak buang apa? nak belajar makrifat sangat. Baik, saya turun itu, kita pergi tinggi ya, mari kita turun balik macam ni ya. Apabila kita sebut la, apa yang kita nak buang? Kita buang macam ni. La, tidak ada malaikat, tidak ada syurga neraka, tidak ada dunia, tidak ada akhirat, tidak ada apa? Binatang, tak ada diri, tak ada segala macam, tak ada. La, tak ada. Yang ada hanya Allah seorang saja, lain tak ada. Ini nafi. La, buang semua la. Ini syariatnya ya, la tak ada. Tak ada rasul, tak ada nabi, tak ada malaikat, tak ada dunia, tak ada akhirat, tak ada syurga, tak ada neraka, tak ada. La, tak ada. Lepas tu kita pergi isbat. Ilaha. Ilaha ni kena isbat dah. Isbat ni apa arti? Kita cantum balik, kita kumpul balik apa yang kita buang tadi. Diri tak ada dulu kan? Mata tak ada. Tapi apabila kita isbat ilaha, isbat balik. La ilaha, kita ambil balik apa yang kita buang tadi. Kalau tadi tak ada rasul, sekarang ada rasul. Kalau tadi tak ada malaikat, sekarang ada malaikat, ada surga neraka, ada binatang, adanya kita, adanya alam ini ada. Betul tak ada? Ni ada ni. Nak kata tak ada macam mana? Benda ada, ada. Kita adakan balik semua yang ada ini. Allah ada, makhluk pun ada. Kita bagi berlawan dua tu. Biar. Dan nak adakan sangat. Benar aku ada, Allah ada. Aku melihat, Allah melihat. Sama besar aku dengan Allah. Seumpamanya dah. Adakan balik. Tak apa. Ada. La ilaha. Tak ada. Yang ada hanya Allah. Tak apa. Makhluk pun ada. Kita wujudkan balik semua makhluk. Baik. Illa. Apa arti illa? Kecuali ataupun hanya. Hanya siapa? Hanya siapa? Illallah. Jadi baik. Tidak ada sekalian makhluk. Tiba-tiba ada sekalian makhluk. Ada. Siapa yang ada ini? Yang ada illa. Hanya siapa? Yang ada itu juga Allah. Yang ada itu juga aku itu. Kamu nak buang apa? Dah kamu tak ada. Ini. Dengar ya, saya ulang balik. La, tidak ada segala-galanya. Ilaha ada. Ada aku, ada makhluk, ada tangan, ada. Tetapi siapakah yang ada ini? Yang ada itu illa. Apa? Hanya siapa? Yang ada itu hanya Allah. Habis kita ada tidak? Tak ada juga akhirnya. Nak adakah sangat? Tak apa, aku bagi ada, tak apa sekejap. Tetapi illa. Yang ada itu hanya Allah juga. Ini kita belajar sifat 20 ya. Apa ni? Ini kita belajar kalimah tauhid. Tak ada. Ada. Ni ada ni. Tak apa. Ada. Tak apa ada. Siapa yang ada? Yang ada hanya Allah. Ini barulah betul-betul bertauhid. Tauhid arti apa? Satu kan? Mengesahkan. Satu ke dua sekarang ni? Baru benar-benar kita satu. Tak ada yang lain. Melainkan ini barulah haram baginya api neraka. Jangan ternampak adanya aku. Itu untuk kenali. Dia bagi dua saja ilmu yang terakhir kepada
Ni kepada ayanda saya Mak Yusof Cik Wuk. Ni Tok Kenali. Ini gambar Tok Kenali yang betul ya. Ini Muhammad Yusof Cik Wuk, anak muridnya Tok Kenali. Ya. Saya Muhammad Syahri Muhammad Yusof. Ini Muhammad Yusof Cik Wuk, anak murid ini. Jadi Tok Kenali bagi kepada Muhammad Yusof Cik Wuk 2 perkara yang terakhir. Dia bungkus dalam kain kuning lah, kononnya kuning kan baik. Apa perkara? Pertama dia tulis huruf Jawi. Jangan sampai terlihat adanya diri. Ini kata kunci. Kita buat azimat perkataan ini kepada anak-anak. Kita buat harta perkataan ini kepada anak-anak. Tulis dalam dompet, tulis dalam meja kerja, tulis dalam kunci, tulis di mana. Jadi satu perhiasan yang teramat indah. Ini harta peninggalan aku ini. Aku tak tinggalkan harta, kamu boleh jual harta aku. Tinggal kereta besi akan jadi buruk. Aku tinggalkan, jangan sampai terlihat adanya diri. Nak semayang, boleh semayang, tapi jangan kamu nampak adanya diri kamu. Nak puasa ya, boleh puasa, jangan sampai kamu nampak adanya diri. Nak bersyahadah, tak apa bersyahadah, tapi kamu jangan nampak, jangan sampai terlihat adanya diri. Macam tadi, la ilaha illa Allah. Mana ada lagi? Semuanya sudah terkubur seumpama garam sudah kucampak ke dalam lautan. Tak nampak lagi garam. Yang nampak hanya masin. Kerana garam tu pun masin sebetulnya. Ya. Yang kedua, dia bagi surah Al-Ikhlas. Barang siapa yang betul-betul menghayati surah Al-Ikhlas, seumpama dia baca 6,666 ayat. Tetapi tuan-tuan tahu tak apa itu surah Al-Ikhlas? Cuma kita tahu Tuhan tidak beranak, Tuhan tidak diperanakkan. Semua orang tahu, bukannya beranak keluar akut punggung ni, tidak. Dah tak tanya, tak cakap lah. Jadi pergi kepada apa tadi? Tak ada dah soalan ni. Tadi apa tadi? Syahadah ya. Habis syahadah dulu. Baik. Kita bersyahadah ini macam ni ya. Ingat, la, tidak adalah segala-galanya, yang ada hanya Allah semata-mata. La, yang wujud, yang mawjud hanya Allah. Tiba-tiba kita nak mengatakan ilaha. Tak apalah. Biarlah aku pun nak ada juga, melihat Allah melihat aku, mendengar Allah mendengar aku. Tak apa, ada Allah ada aku, tak apalah. Kononnya. Tetapi penghujung sekali, biarpun sungguh aku ni ada. Siapa aku ini? Aku juga tidak lain daripada siapa? Illa Allah. Allah. Macam tu. Terbakarlah, terkaramlah, terkuburlah kita dalam wajah Allah. Tak ada aku. Yang ada hanya Allah. Biarpun tadi kita lihat kita ada pada mula, pada yang kedua kan, tak ada, ada balik. Tetapi kita kena padam balik yang ada itu. Kembali kepada Allah. Ya. Ada, mula-mula tidak ada, ada. Lepas ada, kita kuburkan balik yang ada ini. Balik kepada Allah. Habis kalimah tauhid. Kalimah rasul itu, kalau saya cerita, tuan-tuan tak panggil dah saya. Tangguh lain hari. Kalimah rasul itu, kalau saya cerita, tuan-tuan tak panggil dah saya. Tangguh lain hari. Kalimah syahadah. Siapakah Muhammad? Siapakah Rasul? Ya. Itu dah tak tanya ya. Tapi ini, biarpun tanya, saya tangguh kepada, kalau kita ada hayat lagi, kita jumpa lain kali. Ya. Siapakah sebenarnya Muhammad dalam Muhammad Rasulullah itu? Ya. Siapakah sebenar pesuruh? Ya. Nak mengenal Nuh, yang mula-mula Nabi Adam buka mata tengok Muhammad Rasulullah. Ya. Kalau saya ceritakan nanti kata Nabi dua pula, tak kena tangkap saya pula. Kita tangguh dulu kalimah Rasul. Bila Ustaz kata Ustaz, kalau Ustaz tak jawab, Ustaz tak boleh balik. Tapi tak ada orang tanya. Ada masih ada dalam Oh ya, kena jawab juga ke? Dalam syahadah asyhadu an la ilaha illallah. Sudah dah kena jawablah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu. Satu kalimah aje, mesti dua kalimah. Oh, mesti dua ya. Macam ni, bukan tak nak jawab. Kita berceramah mesti dengan berfatanah. Sidik, ramai orang yang sidik, yang benar. Ramai orang Cina, India pun lagi sidik, lagi benar pada kita. Yang kedua, sidik, amanah. Ramai orang yang beramanah. Tabligh, ramai orang boleh tabligh, tetapi tidak ramai yang berfatanah. Jadi bertabliglah dengan fatanah, benarlah dengan fatanah. Ya. Jadi
Fatonah inilah makanya ini hari saya tak boleh cerita Pak Muhammad Rasulullah. Kerana takut tuan-tuan terkelirunya di menuduh saya bernabikan dua pula. Ini saya bimbang. Ya, nanti sesi yang lain kita dah tahu semua, nanti saya beritahu. Bukan tak nak beritahu, senang je itu. Tapi takut terkeliru. Maklumlah ada yang anak-anak kecil nanti kata ustaz tu datang dua nabi pula. Anak uzubillah ni. Ya, takut tersalah kata dua nabi. Tak boleh. Rasul itu awal pun rasul, akhir pun rasul yang satu saja. Ya, lain kali ya. Tapi kalau nak juga malam ini jumpa di sana, tetap saya akan buka. Tetapi sesi minum kopi lah. Habis ceramah kita minum kopi, saya akan buka. Ya. Nak datanglah malam ni. Sudah. Ya. Baik.